Alhamdulillah Rabbil Alamin, bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi tayyibin wa ashabihi al-akramin wa azwajihi al-tahirati ummahatil mu'minin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka as-sidqa fil qawl wal ikhlasa fil amal. Allahumma amin, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak pada Allah SWT. Allah pilih kita pada pagi ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi dengan mutiara-mutiara hadis Nabi SAW yang kita dianugerahkan menjadi umat baginda SAW, dipilih dan diistimewakan menjadi umat baginda SAW. Maka pilihan ini kita syukuri. Salah satu daripada caranya adalah dengan kita membaca hadis-hadis baginda Nabi SAW. Nikmat yang perlu disyukuri yang disebutkan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Tuhanmu maka sebutkanlah, katakanlah, bicarakanlah. Dan salah satu nikmat yang paling agung adalah apabila kita dapat mendengar apa yang dibicarakan oleh makhluk yang paling agung, iaitu Nabi Muhammad SAW. Ini ramai orang suka dengar lagu-lagu, contohnya itu benda biasa daripada zaman dulu sampailah bila-bila pun manusia suka dengar kepada lagu-lagu. Tapi lagu, lirik-liriknya ditulis oleh manusia biasa. Tapi yang kita baca adalah hadis Nabi SAW, yang mana satunya baginda adalah manusia yang paling agung, dan baginda pula wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Baginda tak bercakap dengan hawa nafsu sendiri, tetapi baginda tidak bukan melainkan wahyu yang diwahyukan kepada baginda SAW. Mana boleh sama dengan percakapan dan penulisan mana-mana manusia pun daripada zaman dulu sampailah kemudian. So, Alhamdulillah, syukur banyak-banyak pada Allah SWT. Kita sampai pada hadis yang ke-13 ya. 3, 6, 9, 12. Ke-13. Jadi, hadis yang ke-13, nombor 129 kat situ ya. Okay. 129 daripada total hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin, dan hadis yang ke-13 dalam bab jalan-jalan kebaikan yang begitu banyak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadin muttasilin anil imam al-hafiz al-Zakaria Muhyiddin Yahya An-Nawawi rahimahullah wa nafa'ana bihi fid darain amin. Qala الثالث عشر عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. Rawahu Muslim. Daripada beliau juga. Sekali lagi hadis ni dan juga hadis-hadis sebelum daripada ni, dah banyak dah hadis sebelum ni yang diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Daripada hadis nombor 6 sampailah sekarang ni hadis nombor 13, hadis 14, hadis 15 nanti pun sama juga. Semuanya daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. So anhu, daripada beliau, daripada Sayyidina Abu Hurairah, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawadda al-'abdul muslimu," apabila seorang hamba muslim berwuduk, awil mu'minu, ataupun hamba yang beriman berwuduk. Dekat sini ada syak daripada perawi hadis ini, sama ada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut hamba muslim ataupun hamba mukmin. Ini adalah satu dipanggil amanah daripada perawi hadis. Bila dia tak pasti, dia terus kata au. Dia tak terus confident, dia kata Nabi sebut gini. Tak. Macam kita kadang-kadang selamba je. Hadis Nabi sabda gini, Nabi sabda gini. Padahal kita tak confident mana pun Nabi sabda begitu kan. Tapi
para perawi hadis ni, periwayat hadis ni, diorang memang sangat amanah. Kalau diorang tak pasti, dia terus sebut kan, atau. Jadi tidak, apabila seorang hamba muslim berwuduk atau hamba mukmin berwuduk, faghasala wajhahu, lalu dia membasuh wajahnya, basuh muka waktu ni lah kan, waktu wuduk tu. Kharaja min wajihi, keluar daripada wajahnya, kullu khati'atin nazara ilaiha, setiap kesalahan yang mana dia memandang kepadanya. Dosa-dosa mata, kan? Dosa mata, tengok sana, tengok sini, pandang sana, pandang sini, pandangan, sama ada pandangan kepada yang bukan pandangan yang aurat, ataupun pandangan memperlekeh, ataupun pandangan nak mencari-cari salah orang, macam-macam jenis kesalahan pandangan kan. So pandangan-pandangan kita punya dosa gugur apabila kita berwuduk. Macam mana? Ma'al ma', bersama dengan air. Maknanya air tu basuh muka kita, terbasuh jugalah dosa-dosa tu. Au ma'a akhiri qatri ma', atau bersama dengan titisan terakhir daripada air tersebut. Titisan terakhir air jatuh, gugur sekali dengan dosa-dosa kita. Okay, seterusnya, hadis ni agaknya popular jugalah kan, biasa juga dengar. Au ma'a akhiri qatri ma'. Kemudian fa'idha ghasala yadayhi, apabila dia basuh tangannya, dua tangannya, kharaja min yadihi, keluarlah daripada yadaihi, keluarlah daripada kedua-dua tangannya, kullu khati'atin, setiap kesalahan, kullu khati'atin, dalam ni, kullu khati'atin, setiap kesalahan-kesalahan, kana batashatha yadahu, apa saja kesalahan-kesalahan yang mana tangan dia memukul. Maksudnya tangan dia digunakan untuk apa-apa kesalahan, kan? Maka jatuhlah sekali dosa-dosa bersama dengan wuduk tadi tu. Jadi wuduk tu jatuh, turun air tu ma'al ma' kan. Ma'al ma' bersama dengan air tu, au ma'a akhiri qatril ma', sekali lagi, atau bersama dengan titisan terakhir air tu. Sama ada dengan air ataupun titisan terakhir air tu, sama je lah makna dia kan. Gugur air tu, gugur jugalah dosa-dosa kita daripada tangan tu. Faiza ghasala rijlaihi, apabila dia basuh kaki dia, dua-dua kaki dia, kharajat kullu khati'atin, keluarlah pula setiap daripada kesalahan, masyadha rijlahu, yang mana dua kaki dia berjalan dengannya, ma'al ma', bersama dengan air tadi tu, keluar dosa-dosa yang dilakukan oleh kaki dia berjalan ke tempat-tempat yang salah, maka dosa itu pun akan gugur bersama dengan air, atau bersama dengan akhir qatrin ma', atau bersama dengan titisan air yang terakhir. Hatta yakhruja, sampailah dia keluar mana? Dia keluar daripada maksudnya kat sini dikatakan kharaja, kat sini adalah kinayah. Dia adalah bahasa kiasan. Maksudnya keluar apa? Yakhruja, keluar dia, maksudnya diampunkan dia dosa-dosa dia, naqiyyan minadz-dzunub, suci dia daripada dosa-dosa dia. Maksudnya seolah-olah bila dia habis berwuduk tu, dia dah keluar daripada segala dosa. Maksudnya dia telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, tapi kat sini kita ingat az-dzunub kat sini ataupun khati'ah yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa besar kena taubat. Dan satu lagi dosa kecil yang tertakluk dengan hak Allah Taala. Kalau ada kaitan dengan hak manusia, itu kena minta maaf. Mana boleh ambil semayang je, lepas tu ada selesai kan. Dah ambil semayang dah selesai kan. Kena minta ampun, minta maaf pada manusia. Jadi ada dua benda kat sini. Satu, dosanya kecil, bukan dosa besar. Yang keduanya, dia berkaitan dengan hak Allah, bukan dengan berkaitan dengan hak manusia. Dia berdasarkan kepada perkataan yang kita nampak tadi, iaitu khati'ah. Yang ini, dan setiap kali Nabi SAW gunakan perkataan khati'ah kan. Yang ini semua menunjukkan ia adalah dosa-dosa kecil. Kesalahan-kesalahan. Kemudiannya dzunub juga begitu. Dia bukannya
bukannya dosa-dosa besar. Okey. Seterusnya. Hadis yang berikutnya, wa bi an qala ar-rabi' asyar anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir, rawahu Muslim. Hadis yang ke-14 juga daripada Sayyidina Abu Hurairah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khamsu, selawat semayang-semayang yang 5, kan, 5 waktu solat itulah, semayang fardu itulah, kan, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak itulah. Wal jumu'atu ila al-jumu'ati, dan juga Jumaat ke satu lagi Jumaat, wa ramadhanu ila ramadhana, dan satu Ramadan kepada Ramadan yang berikutnya, mukaffiratun lima bainahunna. Mukaffirat maksudnya menghapuskan. Menghapuskan apa? Lima bainahunna. Ya, lima bainahunna, antara keduanya. Antara keduanya maksudnya antara semayang dengan semayang satu lagi. Antara Jumaat dengan Jumaat satu lagi. Antara Ramadan dengan Ramadan satu lagi. Dan dia menghapuskan antara keduanya. Menghapuskan apa? Menghapuskan dosa-dosa lah. Dan idza istunibatil kaba'ir, apabila dia mengelakkan daripada perkara-perkara yang dosa besar. Al-kaba'ir, dosa-dosa besar. Maknanya kalau kita tengok rahmat Allah SWT, memang Allah Ta'ala wajibkan kita buat benda-benda ni pun. Semayang, Jumaat, Ramadan, puasa dan sebagainya. Memang Allah Ta'ala bagi pada kita benda-benda ni. Tapi bila kita buat benda ni, rupanya Allah nak ampunkan pula dosa-dosa kita. Perkataan mukaffirat, ni kan, mukaffirat ni. Perkataan mukaffirat, dia asalnya daripada perkataan kafara, kan. Kita biasa dengar kafara ni, kufur kan, kafir. Kafir kan. Asal perkataan sama juga. Semua daripada kafara ni lah. Apa sebab dia daripada perkataan yang sama? Kita tengok. Macam tu juga kita biasa dengar kafarah, kan. Kita biasa dengar kafarah. Ini pun biasa juga kita dengar, kafarah. Jadi kafir, kafarah. Kalau dekat Mesir, dia ada tempat-tempat dia panggil kafrun. Ada satu tempat nama dia Kafrus Syekh. Jadi orang yang tak tahu, dia akan panggil Kafar Syekh. Kafar Syekh maknanya Syekh telah jadi kafir. Alhamdulillah. Jadi nama tempat dia Kafrus Syekh. Kenapa dipanggil kafrun, kafir, kafara, mukaffiratun, kan? Mukaffiratun. Semuanya daripada perkataan yang sama, iaitu kafara. Kafara ni maksud asal dia adalah satara, tutup. Asal maksud dia tutup, kan? Satara, tutup. Jadi orang yang kafir dipanggil kafir, maksudnya satir. Dia yang menutup. Tutup apa? Dia tutup hati dia tutup telinga dia daripada kebenaran, daripada keimanan. Ataupun orang yang tertutup hati dia, orang yang tertutup telinga dia daripada kebenaran, daripada hidayah, daripada keimanan. Oleh kerana itulah dia dipanggil sebagai kafir, kan? Sebab tutup tu, perkataan asalnya tutup. Makna asalnya adalah tutup, kafrun tu, kafar. Jadi mukaffiratin, menutup, ataupun juga dimaknakan adalah, diterjemahkan juga sebagai menghapuskan, mahiyat, menghapuskan, menghilangkan. Sebab bila benda dah tutup, dah tak nampak lah. Maksud kat sini juga menghilangkan. Habis tu yang kafrun syekh kat Mesir tu, maksud dia kafrun, kalau bagi orang kampung kat Mesir, kafrun ni maksudnya adalah satu pekan yang kecil. Satu pekan yang kecil ataupun satu kampung yang kecil. Satu kampung yang kecil, dia akan panggil kafrun. Dia qaryah lain. Hai lain lagi. Kan? Hai, qaryah, Madinah tu besar. Kan? Tapi kafrun ni satu kampung yang kecil. Jadi dipanggil kafrun syekh, maksudnya apa? Kampung syekh. Kenapa dia dipanggil sebagai kafrun tu kampung? Sebab kampung ni tujuannya adalah untuk menutupi rumah-rumah, menutupi, melindungi orang-orang yang berada dekat dalam dia. Itu asalnya. Jadi semua daripada perkataan yang sama, kafar. Jadi mungkin lepas ni insyaAllah fahamlah kenapa perkataan kafar, kafir, dekat-dekat dia bunyi dia, kan. Jadi mukaffiratun, maksud kat situ dia daripada perkataan yang sama lah, iaitu kafarah. Jadi Allah menghapuskan, menutup semua
dosa-dosa kita tadi tu. Dosa-dosa apa? Dosa-dosa kecil lah. Sama macam tadi. Sebab disebutkan pula izastunibatil kabair. Maknanya kat sini jelas. Yang dimaksudkan dengan dosa-dosa yang diampunkan itu adalah dosa-dosa kecil. Okey. Dan ini juga termasuk kenapa dimasukkan dalam hadis daripada bab jalan-jalan kebaikan, nak tunjukkan betapa banyaknya dan betapa luasnya rahmat Allah SWT. Ada je cara Allah Ta'ala nak bagi keampunan kepada hamba-hambanya. Dan macam-macam perkara yang kita buat dapat keampunan daripada Allah SWT. Hadis yang ke-15, insya-Allah kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abi anhu qala al-khamisa ashar anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qal isbaghul wudu'i 'ala al-makarih wa kathratul khuta ila al-masajid wa intidharu salati ba'da salati fadhalikumur ribat. Okey. Ala adullukum. Ini salah satu daripada cara Nabi SAW bercakap dengan para sahabat. Memang ini salah satu caranya. Ala adullukum. Adakah kalian hendak aku tunjukkan? Biasanya kita terjemah gitu. Kan? Ala ni maksudnya biasanya diterjemah macam tu lah. Tapi ala ni maksudnya sebenarnya seruan. Seruan kepada orang yang kat depan tu. Macam kita kata, korang. Macam tu lah, kalau orang kita akan cakap tu kan. Ataupun, nak tak? Nak tak apa? Adullukum, tunjukkan pada kalian. Kau nak tahu tak? Kalau orang Malaysia biasa sebut gitu kan. Kau nak tahu tak? Nak tahu tak? Kita jarang lah kita sebut, kau nak aku tunjuk tak? Kita jarang sebut gitu kan. Tapi makna dia lebih kurang macam tu lah. Kalau kita punya cara bercakap, kita bentuk kita punya percakapan, kita akan cakap itu. Kau nak tahu tak? Jadi Nabi SAW biasa gunakan perkataan begini pada para sahabat untuk menarik perhatian mereka, menyebabkan mereka lebih memberi penumpuan kepada apa yang Nabi SAW nak ceritakan selepas daripada itu. Jadi ini memang cara Nabi SAW yang biasa. Ala adullukum. Adakah kalian hendak aku memberitahu pada kalian, menunjukkan pada kalian? Sahabat memanglah nak kan. Tapi dia dengan cara bertanya ni, dia akan lebih menarik perhatian para sahabat. Kan? Lebih bagi fokus lah. Dia orang akan lebih fokus. Kau nak tahu tak? Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya. Apa yang Allah Ta'ala akan menghapuskan kesalahan-kesalahan, wa yarfa'u bihi darajat, dan Allah akan mengangkat darjat-darjat dengannya. Jadi Allah hapuskan dosa dan Allah angkat darjat. Okey. Darjat ni kedudukan kan, kedudukan di syurga nantilah insya-Allah. Dan kedudukan di dunia juga sebenarnya. Okey. Qalu bala ya Rasulullah. Bahkan wahai Rasulullah, dia perkataan-perkataan yang ada macam ala ataupun alaisa dan sebagainya, jawapannya bukan na'am, jawapannya bala. Jadi bala ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun bagi tahulah apa dia benda tu. Nabi bagi tahu kat sini ada 3. Yang pertama, isbaghul wudu alal makarih, yang pertama. Yang kedua, kasratul khuta ilal masajid. Yang ketiga, intizarus salat ba'da salat. Apa dia tu? Yang pertamanya tadi, isbaghul wudu, menyempurnakan wudu. Sempurnakan wudu dengan cara yang paling bagus sekali. Alal makarih, ke atas ataupun waktu yang makarih. Makarih benda-benda yang tak disukai. Benda yang tak disukai, benda yang susah. Susah maksudnya apa? Contohnya kita ambil sembahyang waktu kita sakit. Ataupun kita ambil sembahyang waktu musim sejuk. Tengah sejuk, menggigil-gigil, ambil sembahyang sempurna sangat. Dia biasa kan kalau kita tengah sejuk kan, kalau tengah musim sejuk tu, kalau boleh nak ambil sembahyang tu, ambil air wajib aja. Kan? Ambil air wajib je tu. Sekali je lah basuh muka. Palasnya nak basuh 3 kali. Sejuk kan macam tu. Ataupun cukup-cukup je lah. Apa asal kena je lah kan semuanya.
Tak adalah nak beria-ria sangat berwuduk tu. Sebab apa? Sebab sejuk sangat-sangat. Contohnya. Ataupun dia tengah demam ke, contohnya kan. Jadi oleh kerana itu Nabi SAW kata ini antara perkara yang bagus untuk kita lakukan. Isbagul wuduk. Sempurnakan wuduk ketika tu. Menunjukkan orang ni adalah orang yang memang memang bersungguh-sungguh nak melakukan ibadah yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun benda tu dia tak suka. Sebab kita ni tak boleh buat benda yang kita suka je. Yang Allah Taala perintahkan yang suka, yang best je kita nak buat. Yang tak best tak nak buat. Yang tak suka, tak nak tak best lah. Yang tu kita tinggalkan. Mana boleh macam tu kan? Kita hamba Allah. Kita kalau boleh kita nak buat the best yang Allah Taala suruh. Walaupun benda tu mungkin tak berapa berkenan dekat hati kita. Kan ada orang kata, yang ni saya tak suka. Yang ni saya tak suka, betul? Nak tolak? Tak boleh. Sebab Allah Ta'ala yang suruh. Ataupun Allah Ta'ala yang reda. Kan? Jadi walaupun kita tak suka, hati kita tak suka, terpaksa kita tundukkan. Sampailah hati kita jadi hati yang reda dengan semua perintah Allah. Sampailah kita jadi orang yang seronok dengan semua yang Allah Ta'ala suruh. Waktu tu dah tak ada dah jadi rasa tak suka kepada apa-apa yang Allah Ta'ala suruh. Rasa best je buat apa yang Allah Ta'ala suruh. Rasa nikmat buat benda tu semua. Wa kathratul khuta ilal masajid, dan banyaknya perjalanan ke masjid. Khuta ni langkah. Langkah banyak ke masjid. Langkah banyak ke masjid, tentu sekalilah maksud maksudnya adalah banyak pergi ke masjid lah kan. Kalau dah kata langkah banyak ke masjid, banyak pergi ke masjid, sembahyang berjemaah di masjid lah. Jaga waktu solat kan, tak disibukkan dengan perkara lain daripada solat. Dan bukan maksudnya kena duduk rumah jauh daripada masjid baru kena jalan banyak kan. Jalan banyak ni maksudnya banyak pergi masjid, banyak kali pergi masjid. Yang ketiganya, intizarus salat ba'da salat. Tunggu solat selepas solat. Hanya lepas satu solat, tunggu lagi satu solat. Banyak hati kita, pemikiran kita, tak kira lah kita dekat rumah ke, kita kat pejabat ke, kita kat kedai ke, kita punya hati ni sentiasa terikat dengan solat. Sentiasa rasa tertunggu-tunggu waktu solat. Sentiasa rasa tak sabar-sabar nak solat lagi yang berikutnya. Ini orang yang merasai keseronokan dalam solat, syoknya solat. Dia tak sabar-sabar nak tunggu waktu yang berikutnya. Bila lagi bila lagi solat yang berikutnya. Macam orang kalau suka tengok cerita drama bersiri, dia tak sabar-sabar nak tunggu episod berikutnya keluar. Kan, bilalah nak keluar drama episod berikutnya. Sanggup dia tunggu. Kan, kalau ada rancangan pukul 5 petang contohnya, pukul 5 petang dia mesti duduk dekat depan TV. Pukul 6 petang dia mesti duduk depan TV. Sampai ada makcik-makcik tu dia kata, "Ustaz, saya ni sampai orang datang rumah pun, kalau orang datang rumah waktu tu pun pukul 6 saya mesti duduk depan TV juga." Allah, makcik dia kata. Orang datang rumah pun, dia kata tak boleh, memang dia memang dia memang menarik sangat, melekat dia kata, tak boleh. Kan, pukul 6 mesti duduk depan TV. Contoh. Jadi tak sabar-sabar kan nak tunggu lagi sebab dia seronok. Kan best kalau solat pun kita dapat macam tu kan. Tak sabar-sabar nak tunggu waktu solat, tertunggu-tunggu, ternanti-nanti waktu solat berikutnya. So ini antara perkara-perkara yang menghapuskan dosa dan mengangkat darjat. Dan Nabi SAW kata ini adalah fadzalikum ar-ribat. Ini adalah ar-ribat. Ribat maksudnya apa? Ribat maksudnya adalah jihad. Maknanya buat benda bersungguh-sungguh. Ribat maksudnya adalah macam yang menjaga. Biasanya kalau waktu perang, Nabi SAW akan arahkan beberapa orang sahabat untuk berjaga pada waktu malam. Kena tengok keliling, tengok kalau ada serang endap daripada musuh. So itu dipanggil ribat. Orang yang tukang jaga-jaga ni, jaga-jaga semua ni, dia dipanggil sebagai ribat. Kenapa tunggu solat sampai solat berikutnya dipanggil sebagai ribat? Yang ini ni dipanggil sebagai ribat. Kenapa? Kerana ada susahnya dekat situ sebenarnya. Ada kepayahan, ada kesukaran pada melakukan perkara demikian. Sebab bukan semua orang boleh buat benda ini. Bukan semua orang boleh tunggu waktu solat sampai waktu solat berikutnya. Tak sabar-sabar nak tunggu waktu solat berikutnya. Kan? Jadi bukan semua orang boleh buat benda ni. Jadi dia dipanggil jihad juga.
jihad nafsu. Jihad nafsu, kekang nafsu daripada hawa, daripada syahwat dan sebagainya. Jadi ini semua adalah cara-cara untuk mendapat keampunan daripada Allah dan diangkatkan darjat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, dan kalau kita tengok dekat sini, sebenarnya tiga-tiga benda ni semuanya berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum daripada ni kita dah baca juga perkara-perkara yang melibatkan hak manusia, yang kita kata tolong clearkan jalan kalau ada benda-benda yang menyakitkan dan sebagainya. So itu semua melibatkan hak manusia kan. Yang ni melibatkan hak Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita gunakan, kita manfaatkan betul-betul. Sebenarnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad juga menyebabkan kita diampunkan oleh Allah dan darjat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu daripada perkara yang patut kita lakukan dan kita tak boleh tinggalkan, dan juga ia menunjukkan luasnya rahmat Allah, banyaknya jalan-jalan kebaikan untuk kita semua. Ada soalan ke? Kita tengok. Okey, ada soalan. Stop share supaya jangan tak nampak soalan tu tak? Okey, Ustaz, untuk kaum wanita yang mana lebih baik, lakukan ibadah di masjid atau di rumah? Soalan ni kan popular kan? Lakukan ibadah di masjid atau di rumah? Soalannya dia dijawab oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Daripada dulu lagi kan Nabi SAW dah jawab berkaitan dengan kita ni, orang lelaki sebaik-baik ibadat dia di masjid itu pun solat fardu kan. Adapun solat sunat di rumah, afdalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Itu kata Nabi SAW. Kemudiannya kalau bagi orang perempuan pun memang Nabi dah jelaskan secara terang tentang solatnya yang paling afdal di rumahnya. Di rumahnya pula dekat mana? Dekat kawasan belah dalamnya. Belah dalam bilik dia. Bilik dia pula dekat mana? Dekat tempat solat dia betul-betul tu yang dipanggil sebagai musalla dia tu, tempat khusus untuk dia solat tu. Dekat situ tu tempat yang paling afdal untuk dia solat berbanding dengan di masjid. Memang itu tentu sekali. Memang jelas solat ibadah seorang wanita lebih afdalnya adalah di rumahnya, bukan di masjid. Tapi boleh tak pergi masjid? Of course lah boleh kan. Nabi SAW tak pernah larang untuk orang pergi ke masjid. Orang bukan tak pernah larang je. Nabi SAW bagi tahu pada para sahabat jangan larang isteri-isteri itu daripada pergi ke masjid. Maknanya boleh lah kan. Kalau tak boleh mestilah Nabi larang. Okey, soalan. Hadis jihad berperang dan jihad lebih besar adalah jihad melawan hawa nafsu. Adakah ia membawa maksud tersirat atau memang maksudnya begitu? Wallahu alam. Hadis ni ada dipersisihkan oleh para ulama. Kami kembali daripada perang yang kecil kepada perang yang lebih besar. Para sahabat sebut min jihadil asghar ilal jihadil akbar kan, daripada jihad yang kecil kepada jihad yang besar. Dipersisihkan oleh para ulama dari segi dia punya matan dia, dari segi sanad dia. Cumanya kalau kita faham hadis ini betul-betul, ia membawa makna yang betul, makna yang tepat, kerana tidak mungkin seseorang itu boleh melakukan jihad berperangan melainkan apabila dia dapat mengatasi nafsu dia dulu, dia dapat mengekang hawa nafsu dia, dapat kawal hawa nafsu dia. Itu pasal kalau kita tengok dalam sirah Nabi SAW, bukan sirah Nabi SAW saja, bahkan jihad-jihad para orang Islam terdahulu daripada Nabi SAW sampailah terkemudian kan, semuanya kita perhatikan ada persamaan, iaitu semuanya dapat mengekang hawa nafsu diorang. Contohnya cerita Talut dengan Jalut. Talut dengan Jalut, kita perhatikan bagaimana tentera-tentera yang beriman
diuji dengan sebatang sungai, kan? Dan memang dah dijelaskan siapa yang ambil daripada sungai tu, mandi-manda, minum habis-habisnya, dia bukan di kalangan kita. Kecuali illa man iqtarafa ghurfatan. Kecuali yang ambil dengan secupak macam tu je kan. Kalau ambil secupak macam tu je, yang tu okey. So, itu menunjukkan mengegang hawa nafsu kan. Ni sekarang ni tengah-tengah panas dalam perjalanan di padang pasir, nak pergi berperang dalam keadaan kehausan, sekali tiba-tiba jumpa sungai, tak boleh minum. Hai, kan? Itu kan tunjukkan bahawasanya memang kita kena pegang hawa nafsu. Dan memang betul Allah kurniakan kemenangan kan. Macam tu juga peperangan zaman Nabi SAW. Perang yang berlaku pada bulan Ramadan berapa banyak. Bahkan perang yang besar yang pertama, perang Badar Al-Kubra, juga berlaku pada bulan Ramadan. Macam tu jugalah dengan peperangan-peperangan selepas Nabi SAW. Dan macam mana contohnya diriwayatkan tentang Salahuddin Al-Ayyubi hanya memilih tentera yang bangun waktu malam. Maknanya bangun waktu malam ni salah satu daripada tanda bahawasanya dia dapat mengekang hawa nafsu dia, dia dapat pegang hawa nafsu dia, dia dapat kontrol hawa nafsu dia, dan dengan cara itulah barulah Allah Ta'ala kurniakan kemenangan. Jadi menunjukkan bahawasanya yang lebih besar lagi daripada kekuatan fizikal adalah kekuatan melawan hawa nafsu, atau bukan melawan lah, mengekang hawa nafsu, memegang hawa nafsu kita. Dan ini memang satu jihad yang sangat besar. Lagipun kita kata orang kalau nak berperang kan, kalau fikir kan, yalah, orang mungkin berperang kerana harta, itu nafsu kan. Mungkin dia boleh pergi perang tapi tak dinilai oleh Allah Ta'ala. Kan, orang mungkin berperang kerana dia nak disebut sebagai seorang yang berani. Oi, hebatnya dia, beraninya, pahlawannya dia, hero-nya dia. Tapi Allah Ta'ala tak nilai. Yang Allah Ta'ala nilai adalah orang yang berperang betul-betul di jalan Allah. Orang yang berperang di jalan Allah Ta'ala ni betul-betul kerana Allah, dia kena pegang hawa nafsu dia. Dia tak ada nakkan kerana harta, rampasan, ataupun kerana nak orang puji-puji dia dan sebagainya. So maknanya nafsu dia dapat kontrol lah waktu tu. Dan nafsu yang kontrol tu, itu saja yang Allah Ta'ala terima. Perang, ramai orang boleh perang. Tapi bukan semua yang Allah Ta'ala terima. Hanya orang yang dapat kekang hawa nafsu dia itu saja yang Allah Ta'ala terima. Wallahu'alam. Mohon pendapat Ustaz berkenaan pendapat menyatakan perempuan yang biasa ke pasar, ke kuliah, seharusnya solat di masjid. Dan, ada dan ke? Aku tak boleh baca. Okay. Okay. Saya biasa baca argument ni. Tapi tanya baliklah. Zaman Nabi SAW, Nabi yang bagi tahu supaya orang perempuan lebih afdal solat di rumah tu. Kan? Zaman Nabi SAW, perempuan pergi pasar tak? Kalau kita baca sirah, orang perempuan pergi pasar tak? Zaman Nabi SAW. Pergi. Orang perempuan pergi pasar. Okay? Ingat tak berlakunya peperangan, antara salah satu daripada peperangan yang berlaku dengan orang Yahudi kerana apa turunnya ayat hijab. Kan? Ayat hijab turun. Ayat hijab tu turun dekat Madinah tu. Kan? Kerana apa? Kerana ada wanita muslimah yang diganggu oleh orang lelaki Yahudi di pasar. Menunjukkan orang perempuan muslimah pada zaman Nabi SAW ada pergi pasar. Bukan tak ada pergi pasar. Okey? Jadi maknanya, waktu zaman Nabi SAW tu lagi, orang perempuan pergi pasar, bukan tak pergi. Bukanlah kita kata semua orang perempuan pergi pasar, tapi ada orang perempuan pergi pasar. Itu yang pertama. Yang keduanya kata apa? Kuliah. Orang perempuan pergi tak hadir dengar pengajian dengan Nabi SAW? Ada. Orang perempuan ada meriwayatkan hadis Nabi SAW, ada sahabat meriwayatkan hadis Nabi SAW, menunjukkan diorang pergi kuliah. Jadi argument mengatakan, zaman sekarang orang perempuan dah biasa pergi pasar, orang perempuan dah biasa pergi kuliah, jadi semayang memang lagi bagus pergi kat masjid lah. Tak betul. Sebab benda tu dah berlaku daripada zaman Nabi SAW, tapi Nabi tetap mengatakan orang perempuan solatnya lebih afdal di rumah. Cuma iyalah, of course lah, kalau kita dah kat luar, nak balik rumah lambat, of course lah singgah masjid lagi bagus. Kan? Kalau kita dah lalang pergi ke pasar, of course lah kita pergi ke
Allah selamat pergi ke surau dekat shopping complex ke apa benda contohnya, lebih afdal daripada kita nak tunggu semayang Zuhur pukul 4 petang kat rumah. Kan? Kelang kabut pula, sempat ke tidak ke traffic jam apa semua. Of course lagi afdal solat dekat surau, dekat shopping complex tu. Ataupun singgah masjid untuk solat. Memanglah lebih baik kalau macam tu. Ni kita cerita ni dalam keadaan antara kita duduk kat rumah, pergi masjid semayang, dengan semayang saja dekat rumah. Of course semayang dekat rumah tu lebih afdal. Tapi kalau kita memang dah pergi masjid, ada pengajian, ada haul, ada maulid, ada majlis tahlil, ada majlis keduri kahwin dekat masjid, azan berkumandang, of course lah lagi bagus semayang terus dekat masjid tu. Takkan nak pergi balik rumah pula nak semayang, kan? Kita tentulah kita terus semayang dekat masjid. Itu maksudnya. Dan isteri yang mendirikan solat di rumah mendapat pahala jemaah jika suami solat di masjid. Isteri boleh dapat pahala berjemaah kerana apa? Kerana dia dalam keadaan dia nak solat berjemaah tapi tak ada jemaah. Macam tu. Ustaz, kalau pergi Mekah dan Madinah, hukum afdal perempuan di rumah, hotel atau di masjid? Atau hukum di sini berubah? Pertamanya, hotel tak dikira rumah kan. Itu bukan rumah kita pun sebab memang kita dah keluar. Yang keduanya, solat di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi ni dia ada macam-macam lagi sebab-sebab yang lain yang kita nak. Contohnya kita nak tengok Kaabah. Tengok Kaabah tak dapat dekat rumah kita, dekat hotel kita. Kecuali kita dapat hotel yang Kaabah view lah kan. Kita perlu turun ke masjid untuk nampak Kaabah. Kemudiannya kita nak solat dalam keadaan jemaah yang sangat luar biasa besarnya. Jutaan manusia. Kita nak solat bersama dengan mereka. Berbanding dengan kita solat di rumah, yang mana kita solat seorang ataupun berdua. Kan? Jadi, ini yang menyebabkan ulama' ada berbincang sebenarnya. Bila di Mekah, adakah jemaah solat di hotel lebih baik ataupun solat di Masjidil Haram lebih baik? Cuma dalam keadaan yang terlalu bersesak, orang lelaki dan orang perempuan bercampur aduk terlalu banyak sangat dan mungkin berlaga, asyik sentuh dan sebagainya, maka memang lebih baik untuk dielakkan daripada percampuran yang terlalu dahsyat. Kan? Maka bukanlah kita kata jangan turun ke masjid langsung, tapi pandai-pandailah pilih waktu yang sesuai untuk turun. Kan? Kemudiannya tempat yang mana kita solat. Janganlah pula solat betul-betul tengah-tengah jalan, yang dekat tempat yang betul-betul orang lelaki pun penuh jalan, ataupun langgar sana, langgar sini dan sebagainya. Okay, wallahualam. Cukup setakat itu insyaAllah untuk pagi ni. Dah pukul 8.44. Saya pun nak kena teruskan perjalanan. Sepatutnya 8.30 dah sampai. So, ni dah terlewat dah ni. Jadi, cukup setakat itu insyaAllah untuk kali ni. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma al qutri unsa wa zakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum bima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama na'zabil khairin fa kulla syarr. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akir bi ridha minkal uyun waqdi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ya'tina rusulul manun waghfir wastur anta akram man satar. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Amin. Jazakumullah khairan Ustaz penjelasan yang amat jelas, Masya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. InsyaAllah, barakallahu fikum. Semoga Allah mudahkan segala urusan Ustaz, InsyaAllah. Dan terima kasih semua untuk kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.